Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin muslimin muslimat, para pendengar di luar sana, semoga sihat, semoga Allah rahmat. Sekali lagi bersama dengan saya dalam rancangan kisah hidup akhir zaman. Dalam rancangan dan episod-episod yang kita target 100 lebih ni tuan-tuan, kita nak cerita bagaimana bumi ini sudah berada di penghujung usianya. Maklumat ini datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sumber-sumbernya daripada hadis-hadis yang boleh diguna pakai di dalam tajuk ini. Tuan-tuan, untuk episod kali ini kita sampai pada satu tanda kiamat yang Nabi sebut 1400 tahun yang lalu sudah berlaku pada zaman hari ini. Dalam episod lepas kita sebut tentang pembunuhan yang banyak dah berlaku. Dalam episod ni kita nak sebut bagaimana umat Islam meniru gaya hidup, adat, tabiat orang bukan Islam walaupun benda itu haram dan walaupun benda itu tak masuk akal, tetap diperbuat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdhi al-quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. فقيل يا رسول الله كفارس والروم فقال ومن الناس إلا أولئك. Hadis itu riwayat Imam Bukhari. Nabi kata takkan berlaku kiamat sehinggalah umat aku akan meniru perangai yang sebelumnya, cara orang yang sebelumnya, tabiat orang yang sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, mereka menuruti Faris dan Rum kah? Orang Rum barat, Iran barat, negara barat Eropah. Faqal, Nabi kata, siapa lagi manusia kalau bukan melainkan mereka ini? Siapa lagi di kalangan orang ramai melainkan mereka ini? Jadi hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kata ikut Faris, ikut Rum. Ada satu hadis lagi riwayat seorang sahabat nama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah SAW, la tattabi'unna sanana alladhina man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Qulna ya Rasulullah al-Yahud wan-Nasara? Qala faman? Nabi jawab, sabda Rasulullah, kalian akan membuntuti. Nabi sebut kalian akan ikut. Nabi sebut la tattabi'unna. Ada dua taukid di situ. Lam waqi'ah fil jawabil qasam, nun taukid Al-Thaqilah. Apa maksud dia? Kalau terjemah bahasa Kedah ni, macam orang Kedah cakap, taubat hampa akan tengok nanti. Macam mana umat ini ikut cara hidup dan perangai orang bukan Islam yang melanggar syariat, yang tak masuk akal pun mereka ikut juga. Lebih kurang itulah. Kamu pasti akan melihat bagaimana umat ini ikut cara hidup, cara adat orang-orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga Nabi buat contoh. Kalau orang bukan Islam masuk dalam lubang biawak, la dakhaltumuh, kalian akan tengok masuk juga orang Islam, tiru juga.
Lubang biawak tu maksudnya kata Al-Qadhi Iyad, nak abang kata ikut semuanya. Ikut semuanya. Pakaian yang langgar syarak ikut, makanan yang langgar syarak ikut, cara cakap yang langgar syarak ikut, cara sikat rambut yang diharamkan, cara urus rambut yang diharamkan oleh Rasulullah ikut, cara bergaul lelaki perempuan yang diharamkan Islam ikut, semua cara ikut. Sampai benda yang tak masuk akal, yang habis duit, yang boleh mengancam nyawa, yang boleh mengancam kesihatan, ikut juga. Nabi kata, ikut juga. Sebab tu Nabi buat contoh, mereka masuk lubang biawak, benda yang tak masuk akal. Kamu akan tengok umat Islam ikut. Sebahagian. Kebanyakan umat Islam akan ramai di kalangan umat Islam yang ikut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sahabat tanya, ya Rasulullah, Yahudi dan Nasrani? Nabi kata, kalau bukan mereka, siapa lagi? Maksudnya, yang selain Islam lah. Ikut ni, adakah tak boleh ikut? Orang bukan Islam, benda yang baik takkan tak boleh ikut? Boleh. Orang bukan Islam, macam contoh zaman hari ini, mereka mempunyai teknologi yang hebat. Jerman, Jepun, Amerika Syarikat, kebanyakan negara Eropah. Tak bolehkah pergi belajar? Boleh. Cara menguruskan masa yang baik di Jepun, cara bersih, kebersihan di Singapura, di Jepun. Tak bolehkah ikut? Boleh. Apa saja kebaikan yang ada pada bukan Islam, maka itu adalah mutiara yang hilang daripada umat Islam. Boleh ambil, boleh tiru, boleh belajar, boleh bertukar teknologi, bertukar pendapat, bertukar pendidikan, boleh dengan orang walaupun bukan Islam. Yang Nabi maksudkan di sini, kata para ulama, ialah ikut benda yang dikeji, seperti pakaian mereka, cara hidup mereka, cara berfikir yang tak menepati syarak. Cara berfikir yang tak menepati syarak. Contoh, orang Jepun banyak sudut baik. Hebat orang Jepun. Ekonomi, kebersihan, amanah, tepat masa, hormat orang, bersungguh-sungguh, rajin bekerja, tak cakap banyak, tak tidur awal. Ya Allah, banyaknya. Tetapi bila balik petang, mereka akan minum satu minuman yang mabuk, tapi tidaklah seperti arak yang sangat memabukkan, yang mabuk. Untuk release tension. Adakah dibenarkan begitu dalam Islam? Tidak dibenarkan. Maka tuan-tuan, benda yang baik boleh, adat, budaya, cara hidup yang tidak bagus, yang langgar syarak, itu yang haram. Tengok hari ni, bila Nabi sebut sejengkai demi sejengkai mereka ikut. Sehasta demi sehasta. Sehasta tak apalah, sini sampai sini sehasta. Sejengkal demi sejengkal. Setiap inci bahasa kita. Setiap inci mereka akan ikut bukan Islam. Sebab tu kita tengok hari ni antara budaya yang keji daripada barat, private party. Sebulan dua kita akan tengok dalam berita private party. Kadang anak Melayu yang buat. Kadang bukan anak-anak Melayu. Kadang ada ahli politik 2-3 orang. Kadang ada pimpinan dalam tu 5-6 orang yang ditangkap sekali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Parti liar. Private party yang diambil daripada luar. Dalam tu ada berzina, dalam tu ada dadah, dalam tu ada arak. Makin menjadi-jadi. Bukan orang bukan Islam, orang yang Islam. Yang Islam. Baru ni, sebulan dua ni tuan-tuan, saya tengok anak-anak remaja. Saya jumpa dengan seorang murid. Dulu belajar sekali. Dia belajar dengan saya kan. Bila mai, saya tengok rambut dia sikat mai ke depan. Rambut tu semua sikat mai ke depan, lepas tu bergulung tu ke depan tu. Saya pun tengok, saya kata, ni style apa ni? Dia kata ni yang trend terkini. Rambut penyapu. Saya kata rambut penyapu. Kalau elok tu, benda tu tidaklah sampai tahap haram buat rambut tu. Sebab dia semayang macam biasa. Tapi nak abang kata, walaupun benda tu menghuduhkan rupa, tapi sebab dia trend. Sebab dia yang tu orang barat buat. Maka kena buat. Maka
umat Nabi Muhammad sebahagian ni pun buat. Walaupun dia menghuduhkan muka, buat. Saya perhati tak ada yang buat rambut tu jadi elok muka. Tak ada yang buat jadi handsome. Tak ada. Dia lagi huduh. Walaupun orang tu segak, orang Kedah kata segak, handsome, jadi huduh. Buat juga. Remaja tu buat juga. Sebab apa? Sebab trend. Saya pun termenung. Sama macam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis tentang bagaimana umat ini akan tiru cara hidup, pakaian, adat, tabiat orang-orang yang bukan Islam, yang melanggar syarak, yang melanggar maruah, muruah, maka yang itu tidak dibenarkan dalam Islam. Maka idola kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula daripada Nabi bangun, Nabi buat apa? Bagaimana Nabi uruskan rambut, gigi, muka, macam mana Nabi masuk tandas, menguruskan hadas kecil dan hadas besar, macam mana Nabi masuk ke dalam tandas, keluar ke dalam tandas, bagaimana Nabi menyarungkan pakaiannya, bagaimana Nabi keluar daripada rumahnya dengan kaki kiri, masuk dengan kaki kanan, apa Nabi buat bila jumpa orang, apa Nabi buat bila Nabi nak makan, Nabi basuh tangan, makan dengan tangan kanan, tidak makan dalam keadaan berdiri. Rasulullah lah idola kita, role model kita untuk umat Islam tiru, berkat dunia akhirat, berjaya dunia akhirat, tenang dunia akhirat insya-Allah. Tiru Nabi SAW dan bukan tiru orang bukan Islam. Sekadar tu dulu tuan-tuan, tanda kiamat untuk kisah hidup akhir zaman kali ini. Kita bertemu lagi untuk akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.